iPad Pro 2020 guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama aku adalah Abdul Rahman dan YouTube channel aku adalah Bang Man Chill Gang. So kepada korang yang masih lagi baru dalam YouTube channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan bell notification supaya video-video terbaru yang aku upload dan aku publish korang dapat tengok dan korang dapat tonton guys. So hari ni aku nak review satu barang yang aku rasa harga dia bukanlah murah, bukanlah biasa-biasa, iaitu iPad Pro 2020 guys. So aku rasa korang tahu harga dia berapa, korang boleh check lah. So kepada korang yang tak tahu harga dia, aku akan bagi harga dia di pengakhiran video aku. Jadi apa yang aku nak review hari ni adalah spek-spek biasa ataupun spek terbaru daripada Apple, yang mana spek ni adalah memang kegunaan untuk profesional, untuk yang betul-betul bangsawan, bukan biasa-biasa. Jadi hari ni kita ada 3 barang. Kita ada 3 barang sebenarnya. So aku terlupa nak ambil kotak Apple Pencil ni. So ada 2 kotak je, aku malas nak ambil. So mungkin untuk next video aku akan review kegunaan pensel ni, harga pensel yang aku rasa bukanlah murah, bukanlah aku rasa sesuai untuk korang yang mencari Apple Pencil yang berharga mungkin bawah 200 takkan dapat bro. So hari ni yang paling utama dia adalah aku akan fokuskan kepada iPad guys. So iPad ni kalau korang tahu harga dia memanglah bukan kaleng-kaleng. Aku rasa korang tahulah dia punya ciri-ciri, tapi aku nak share, aku nak kongsikan korang apa ciri-ciri dia. Jadi yang pertama ini adalah iPad Pro 11 inci dengan 128GB memori, yang mana ini adalah Wi-Fi bukannya seluler. Ok, so version kali ini adalah version Wi-Fi sahaja, yang mana kita ada 2 version, iaitu yang pertama sekali version Wi-Fi dan yang kedua adalah Wi-Fi plus seluler, yang mana korang boleh masuk eSIM ataupun SIM card rasanya daripada Apple sendiri. Jadi aku akan bagi tahu spek. Yang ni aku akan letak tepi dulu ataupun aku letak kat depan ni supaya korang boleh tengok. So aku nak share korang yang mana spek ataupun spesifikasi basic ataupun yang paling orang cakap kalau korang nak beli sesuatu kamera ataupun korang nak beli sesuatu handphone, PC, korang mesti tahu spek apa yang korang nak dan ikut kehendak dan modal korang. Jadi aku akan share korang apa spek-spek basic untuk korang tahu sebelum korang nak membeli iPad Pro 11 inci ni guys. So yang pertama kita ada iPad 11 inci. Ini adalah 11 inci dan kita ada version yang kedua adalah 12.9 inci. Jadi option color untuk iPad Pro 11 inci dan 12.9 inci ni, iaitu kita ada 2 option color, iaitu space grey dan silver. So version iPad ni adalah space grey, yang mana aku rasa space grey ni lebih better daripada color silver lah. Tapi ikut pendapat korang ataupun cita rasa korang. Kalau korang rasa silver lebih orang cakap bukan berbaloi, lebih baik dipandang, korang ambil silver. Kalau rasa space grey lagi cantik, korang ambil lah space grey. So seterusnya kita ada 4 option, yang mana kita boleh pilih lah option untuk kita punya memori ataupun besar memory card dalam tu. Iaitu yang pertama kita ada 128GB, dan kedua adalah 256GB, dan yang ketiga adalah 512GB, dan yang keempat adalah 1TB. Jadi aku rasa kalau 1TB tu memang besar dan harga pun kau-kau lah guys. So seterusnya dalam kotak ataupun orang cakap dalam kotak ni mesti kau nak tahu ada aksesori apa. Seperti sama macam iPad Air yang sebelum ni aku review, still ada power adapter dengan kabel USB Type-C. Itu sahaja yang ada, tak ada earphone, tak ada audio jack daripada Lightning USB-C to audio jack, tak ada langsung. So guys, aku tak tahu kenapa Apple tak sediakan sekali USB adapter untuk USB Type-C ke audio jack. Aku pun tak tahu kenapa. Sekurang-kurangnya sepatutnya Apple perlulah bagi audio jack supaya menyenangkan user. Harga memanglah mahal, tapi takkan tak boleh bagi adapter tu kan. So
So kalau korang nak tahu dia ni support fast charging ataupun tak, yes, ini adalah fast charging yang mana bukan fast sangat pun, hanya 18 watt. Aku rasa better lah daripada sebelum ni. Tak silap aku iPhone 11, bukan iPhone 11, iPhone 10 menggunakan 5 watt je. Ok, kalau aku salah korang boleh komen, aku tak ingat iPhone mana yang menggunakan 5 watt lagi. So aku rasa iPhone 11 Pro ke atas sahaja yang menggunakan fast charging 18 watt. Dan spek dia masih sama, menggunakan liquid retina display, dan resolution dia lain sikit disebabkan mungkin dia punya dalam chipset dia, yang mana A12 Z Bionic ni aku rasa performance dia memang, aku rasa memang gila lah. Memang gila kau padu. So nanti kita akan buat satu review lagi yang mana kita cuba dan kita review full macam mana dia punya fungsi daripada segi kamera dan dia punya segi resolution, macam mana dia punya soft ataupun smooth tak dia punya pergerakan 120Hz tu. So selain tu dia menggunakan promotion teknologi 120Hz guys. Kalau korang tahu 120Hz memang amat smooth. Sedangkan 90Hz pun di smartphone mungkin di smartphone OnePlus menggunakan 90Hz pun memang dah smooth gila. So aku rasa memang smooth gila lah bila 120Hz berada dalam iPad yang besar gila. Memang sesuai untuk golongan profesional. So memang sangat-sangat bagus lah untuk golongan profesional, untuk editing dan sebagainya. Ok guys, so seterusnya kalau korang tengok mungkin launching atau gambar-gambar yang mungkin tersebar di Apple Store dan sebagainya, dia punya design kamera tu, kamera kat belakang ni memang sebiji macam iPhone 11 Pro dan Pro Max yang mana ada 3 mata guys. So tapi kalau korang nak tengok ataupun korang lebih teliti, dia bukan menggunakan triple kamera pun sebenarnya. Dia hanya menggunakan dual kamera, yang mana satu lagi yang korang nampak macam kamera tu adalah menggunakan LiDAR sensor. So LiDAR sensor ni dia macam kamera AR yang mana, contohlah nanti kalau korang punya dalam bilik ataupun studio tu tak ada sofa langsung clear lah, kawasan tu clear. Tapi bila korang pakai ataupun gunakan LiDAR sensor, korang boleh edit daripada software tersebut. Korang boleh masukkan sofa ataupun almari dan sebagainya kat dalam tu. So LiDAR sensor ni memang amat bagus lah untuk editing ataupun untuk golongan profesional. So memang iPad ni memang sesuai untuk daily user korang yang memang menggunakan kiranya smartphone hanyalah menggunakan iPad Pro 100%, tak ada handphone lain. Memang korang memang sesuai lah. Golongan korang memang sesuai untuk memiliki iPad Pro ni guys. Ok guys, so seterusnya kalau korang nampak iPad ni memang besar gedabak tau. Memang aku rasa susah lah kalau kita nak bawa masuk dalam poket, confirm lah tak boleh kan guys. So bila korang tengok macam ni, korang jangan rasa macam dia ni macam mana video dia punya grafik sama ada okey tak okey guys. Korang kena tengok dia punya video sendiri guys. Memang aku cakap memang nampak lah segala, kalau ada jerawat semua memang boleh nampak. Dia boleh merakam 4K resolution dengan 60 frame per second. Memang smooth gila. Memang aku rasa sangat-sangat besar untuk 4K dengan iPad sebesar gedabak ni. Memang aku rasa memang wow lah aku cakap kan. Memang wow gila. Dan seterusnya dia mempunyai 5 studio quality call, yang mana dia boleh merekod call, video recording, audio recording, dan aku rasa memang dia punya audio ataupun capture audio, dia boleh tangkap kita punya voice lebih sharp, lebih padu, supaya orang yang mendengar kita punya voice lebih faham dengan apa yang kita cakap. Sepatah-sepatah lah dia akan faham. So next adalah dia mempunyai 2 option lah, iaitu version Wi-Fi dan yang kedua adalah version Wi-Fi plus seluler. Dan kalau korang tahu seluler lebih mahal lah harga dia. Wi-Fi ni pun aku rasa amat mahal kot, walaupun aku tak bagi tahu harga dia, tapi memang mahal gila guys. Memang aku rasa memang bangsawan je boleh pakai benda ni, memang agak mahal. So yang seterusnya adalah iPad Pro 11 inci built-in dengan 28.65 watt hour rechargeable lithium polymer battery. So untuk iPad Pro 12
inci built-in dengan 36 something hour rechargeable lithium polymer battery guys. Ketahanan bateri dia, Apple claim ataupun Apple katakan dia boleh sampai mencecah ke 10 jam dengan korang menggunakan internet. Korang nak tengok YouTube, korang nak search Google ataupun korang nak buat kerja-kerja, memang boleh tahan sampai 10 jam dalam masa satu hari. Yang mana aku rasa sangat gila lah. Aku rasa memang tahan habis 10 jam tu jangka masa yang lama untuk iPad sebesar ni. So aku rasa kan iPad Pro 11 inci ni memang padu lah. Aku rasa kalau korang nak start beli iPad, aku recommend kepada korang untuk beli iPad Pro 11 inci untuk start menggunakan iPad. So itu untuk iPad Pro untuk Wi-Fi, dan iPad Pro Wi-Fi plus seluler adalah selama 9 jam. Quietness aku rasa benda tu bagi aku kurang sejam, bukannya banyak sangat pun. Lagipun bukannya korang main sampai 9 jam terus habis kan, mesti ada berhenti-berhenti. Okay guys, so aku akan bagi detail harga, yang mana aku rasa harga ni bukanlah harga yang sesuai untuk orang-orang macam aku ataupun mungkin rakyat-rakyat bangsawan je boleh memiliki dia punya iPad ni lah. Produk dia ni memang, kalau korang tahu Apple produk memang gila-gila punya, memang kau-kau habis. So dia punya Wi-Fi 11 inci untuk 128GB hanyalah 3,499 guys. Nak bercakap harga pun aku rasa menggigil guys. Itu baru yang paling murah ha. Aku rasa yang paling kecil, yang paling compact, tak ada tambah seluler, 128GB, harga 3.4k guys. So untuk Wi-Fi 12.9 inci 128GB, harga dia jauh berbeza guys, 4,399 guys. Dekat 900 ke 1,000 ringgit dia punya jarak. Yang mana 11 inci dengan 12.9 inci dia punya spek sama 128, cuma yang bezakan adalah dia punya sizing. Dia boleh menjangkau sehingga lebih kurang 1,000 ringgit. Dia punya perbezaan harga guys. Aku rasa gila, memang harga dia memang tak masuk akal bagi aku berapa inci je pun. Tapi aku rasa kalau korang memang golongan profesional, korang mencari iPad yang banyak kegunaan, more kepada editing kan, korang nak buat editing video korang ke, memang sesuai gila lah, walaupun harga bangsawan. Okay guys, so aku rasa market selling ataupun produk seller dia kan, orang cakap lebih kurang macam dorang tujukan more kepada golongan profesional dengan golongan-golongan bangsawan lah guys. Kalau korang tak ada duit, mana boleh beli guys. Aku sendiri pun tak mampu nak beli. Memang aku rasa tak tahu nak buat apa guys. Bak kata member aku jual buah pinggang guys. Aku cakap kalau jual buah pinggang, jadi mampus, nak buat macam mana. Benda ni bukan boleh buat mati pun kan guys. So aku rasa memang korang fikir-fikir lah kalau korang nak beli tu. Okay guys, so selepas aku dah bagi detail harga, aku dah bagi spesifikasi dia serba sedikit. Okay, ni adalah giliran untuk Magic Keyboard guys. So aku tak nak buka daripada situ, aku rasa menyusahkan aku tak suka menyusahkan diri sendiri. So kalau korang tengok Magic Keyboard ni, memang harga dia agak mahal, memang harga dia bangsawan teruk. So kalau korang pergi tengok search Google ataupun korang tengok internet dan sebagainya, laman-laman web Apple, korang boleh tahulah harga dia berapa. So dengan harga yang dia tawarkan, so aku bagi tahu siap-siap harga dia adalah RM RM1,349 guys. Gila guys, memang gila. Ya Allah. Tak tahu kenapa harga ni terlalu mahal, tapi aku cakap kualiti memang ada. Memang aku rasa smooth lah. Sebab lepas tu dia macam ada ala-ala RGB gitu. Aku rasa tak adalah RGB yang bertukar-tukar warna. Maksudnya bila korang dalam keadaan gelap kan, korang boleh tahu lah dia punya mungkin korang nak tekan A kan, korang boleh tahu korang nak tekan space dan sebagainya. Korang boleh nampak dia punya kualiti, memang kualiti dia macam getah. Memang macam getah lah, tapi getah yang sedap lah, bukan yang murah, memang yang mahal gila. Dan kalau korang nampak, korang boleh nampak dia punya lighting ataupun lampu dekat dia punya phone ataupun keyboard ni. Korang boleh nampak sebab apa dia punya function, kenapa tiba-tiba ada lampu. Sebab
Bila korang buat dalam keadaan gelap, mungkin ada setengah orang tu buat projek ataupun dia punya nota mungkin dalam keadaan gelap. Jadi dengan lampu ni lah membantu serba sedikit untuk dia punya projek siap dalam masa sekejap je guys. Jadi aku rasa itu je yang aku nak ulaskan untuk keyboard ni. Dan lagi satu, dia punya keyboard ni adalah magnetic guys. Magnetic dia memang sangat kuat. Kuat gila guys. So memang magnetic dia memang kuat gila. Dia kuat magnetic dia, aku tak tahu. Kalau korang tengok dia punya casing ataupun dia punya texture ni, texture kau memang agak lumayan lah dengan harga dia, keras. So senang gila, kau just letak, automatic dia play pula, automatic dia terus magnet dan melekat guys. So aku rasa itu sahaja untuk hari ni. So aku mungkin akan buat satu lagi review penuh mengenai iPad Pro ni dalam masa terdekat insyaAllah. So kepada korang yang rasa aku punya review ni okey, korang nak lagi review, korang nak tahu lebih mendalam tentang iPad Pro ni, korang boleh drop komen dan korang jangan lupa untuk like video ni. So kita jumpa next video. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan share video ni. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.